Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini berjumpa lagi dengan Cikgu Nuria daripada SMK Kubang Kerian 2. Dan untuk tajuk kali ini, Cikgu ambil tajuk untuk modul yang keempat. Untuk modul yang keempat ialah kita ada hidangan utama. Okey, apakah yang dikatakan sebagai hidangan utama? Bagi pelajar-pelajar sekalian, untuk hidangan utama, kita tengok apakah maksud ataupun definisi bagi hidangan utama. Okey, hidangan utama adalah merupakan makanan yang paling berat. Paling berat, maksudnya dia boleh mengenyangkan dan dia mesti berkhasiat. Berkhasiat maknanya mengandungi semua jenis nutrisi yang diperlukan di dalam badan kita. Kemudian dia adalah kompleks dan terdiri daripada gabungan beberapa bahan lain. Gabungan-gabungan bahan lain ini kita akan sentuh sekejap lagi. Okey, untuk hidangan utama ala barat biasanya kita gunakan bahan utama daripada ayam. Kemudian ikan ataupun daging, dan juga kita boleh gunakan tepung gandum sebagai bahan utama. Okey, kemudian seterusnya kita tengok hidangan utama boleh terdiri daripada daging. Daging ni adalah satu benda yang biasa, semua orang kenal. Daging kita boleh daripada daging lembu, kemudian daging kambing, kategori daging. Kemudian kita ada ialah ikan dan makanan laut. Ikan kita ada pelbagai jenis ikan, dan makanan laut pula kita ada sotong, kita ada udang, kita ada kerang, juga boleh dijadikan sebagai hidangan utama. Kemudian kita ada ayam. Ayam kalau tajuk yang sebelumnya kita kategorikan sebagai potri. Kenapa potri? Sebab dia adalah binatang ataupun haiwan yang mempunyai bulu. Okey, ayam juga kita boleh gunakan sebagai hidangan utama. Selain daripada ayam, kita ada vegetarian. Vegetarian adalah orang ataupun individu yang tidak mengambil sebarang bentuk haiwan. Ia hanya memakan tumbuh-tumbuhan sahaja. Tapi vegetarian ni kita ada kategori dia. Nanti kita akan sentuh sekejap lagi. Okey, kemudian kita ada ialah daging. Kita hurai satu persatu daging. Okey, daging. Daging adalah merupakan protein utama kelas pertama. Nutrisi yang terdapat dalam daging adalah protein, dan ia diperolehi daripada haiwan ternakan seperti yang cikgu sebut tadi. Cikgu sebut tadi lembu, kambing, tapi kita ada lagi, iaitu daripada kambing biri-biri, kita ada dari ayam, kemudian kita ada itik, kita ada arnab, dan juga kita ada burung. Kalau pelajar-pelajar tingkatan 5 PBMA mungkin dah biasa, ayam dan burung adalah kategori potri. Kenapa potri? Ayam, itik, burung, kategori potri. Kenapa potri? Potri ialah haiwan yang mempunyai bulu. Tapi ada juga pelajar cikgu kata, cikgu, lembu ada bulu? Memang lembu ada bulu, tapi bulu dia ialah bulu yang nipis. Kita tak kira dia sebagai makanan sumber daripada potri. Potri. Okey, kemudian merupakan kumpulan daging merah. Dan teksturnya adalah mampat, banyak lemak, dan juga rasanya enak. Okey, kemudian kita ada daging mengandungi daging pejal, sel-sel lemak, dan juga tisu-tisu perantara. Ejaan tu, tisu tak ada. Okey, tapi tisu-tisu perantara. Kemudian kita ada pula seterusnya ialah bagaimana pemilihan dan juga untuk pembelian daging. Ciri-ciri. Kini kita nak tengok ciri-ciri daging yang segar. Daging segar dia mesti masih lembap tetapi tidak berair. Kalau kita nampak dia kering tapi bawahnya ada air, maksudnya daging tersebut sudah tidak lagi elok. Kemudian berwarna merah segar. Bukan merah gelap. Dia mesti berwarna merah segar. Maksudnya dia merah lah, dia bukan warna yang sebelah ni, yang kat tengah tu, yang kat tengah ni. Kalau dia warna macam ni, warna gelap macam ni, kadang-kadang daging tersebut tidak segar lagi. Tapi kalau bagi daging kerbau memang warna dia seakan-akan gelap sedikit.
Okey, kemudian kita tengok lemaknya keras dan juga berwarna kuning lembut. Sebab itulah untuk memasak daging kita perlukan masa yang agak lama sebab lemaknya keras. Kemudian dia pejar dan anjar apabila ditekan. Bila kita tekan, maksudnya tidak terdapat lubang pada bahagian daging tersebut. Dia akan naik balik. Bila kita tekan, dia akan anjar naik balik. Kalau kita tekan, kemudian ada bulatan bekas jari kita, maksudnya daging tu ialah daging yang dah lama. Okey, kemudian tidak mempunyai bau yang kuat. Bau yang kuat dengan macam mana? Bau bangkai lah. Dia mesti bau darah dia tu lah, kuat lagi. Kemudian ira daging halus dan sekiranya ira kasar daging liat. Apa dia ira? Ira ialah kalau kita tengok garisan-garisan yang terdapat dalam daging. Ni kita kena amali lah baru kita nampak dia punya ira daging. Ira daging dia mesti halus dan jika sekiranya ia kasar, ia akan liat. Maksudnya daging tu ialah daging daripada lembu yang dah tua. Kan? Okey. Kemudian seterusnya kita ada contoh hidangan berasaskan daging. Kita ada rendang daging, kita ada lamb chop, pelbagai hidangan daging. Tapi hari ini cikgu bawakan 2 contoh saja sebab fokus utama cikgu ialah untuk pelajar-pelajar semua mengenali apakah yang dikatakan sebagai hidangan utama. Okey, kemudian kita ada yang kedua ialah kita ada ayam. Ayam. Okey, ayam adalah perkara biasa. Kalau kita di Malaysia ni, kalau kata ayam, semua orang akan kenal. Termasuklah kanak-kanak umur 3 tahun, 4 tahun, termasuklah orang yang dewasa, ayam sudah menjadi sumber protein yang utama bagi masyarakat di Malaysia. Okey, ayam, sumber protein dan juga dia mudah dihadam. Kenapa mudah dihadam? Sebab isinya lembut. Berbanding dengan daging, isi ayam adalah lebih lembut kerana dia mempunyai gentian yang lebih pendek. Kan? Okey, kemudian daging berwarna cerah dan juga tidak banyak lemak berbanding dengan daging merah. Kalau kita tengok isi ayam, dia akan berwarna krim keputihan. Okey, kemudian boleh dijadikan bahan utama untuk pelbagai jenis masakan yang menarik. Tapi kalau diikutkan kenapa ayam lebih popular daripada daging? Kalau saya katakan dari segi harga lah. Sebab harga daging dia lebih mahal berbanding dengan ayam, tapi sumber proteinnya hampir sama. Jadi masyarakat lebih suka memilih ayam berbanding dengan daging. Dan faktor yang kedua ialah faktor dari segi gentian. Daging dia agak liat sedikit dan ayam dia lembut. Masak sekejap pun sudah lembut. Jimat kan? Gas. Contohlah. Okey, kemudian seterusnya kita tengok kepada ciri-ciri pemilihan ayam yang segar. Macam mana kita nak tengok ayam yang segar. Kadang-kadang kita tengok ayam yang kita beli pukul 7 pagi dengan pukul 3 petang, nampak macam hampir sama. Nampak. Okey, tapi kita kena ada ilmu kat sikit lah kat situ. Apa dia ilmu dia? Cara dia iaitu isinya daging ayam tersebut mesti pejar. Sama juga. Kalau kita cucukkan jari dekat ayam tersebut, kita tengok dia punya kalau ada lubang dekat bahagian daging tersebut, maksudnya ayam tu adalah ayam yang lama. Agak lama lah. Dan kalau yang lama sangat, dia akan ada tanda biru. Tanda biru ataupun hijau pada daging. Lagi lama ada lalat. Kan? Lama lagi bau busuk dah. Kita dari jauh lagi pergi kedai tu dah berbau dah. Kan? Itu menunjukkan ayam tu memang dah terlampau lama. Kan? Apa lagi ciri-ciri ayam segar? Kita ada ialah tidak berbau. Tidak berbau ni maksudnya bukannya dia tak ada hanyir. Ada hanyir ayam tersebut, tapi dia tidak berbau busuk. Okey, kemudian dia segar dan tidak melekit. Kita nampak isi dia tu bila kita angkat tu dia macam smooth. Dia tidak melekit lah. Maksudnya dia tak ada lendir-lendir yang kuat menyeliputi bahagian ayam tersebut. Fahamlah tak? Okey, kemudian seterusnya kita ada ialah kulitnya berwarna putih. Tapi kalau ayam pencen tu dia agak kuning sikit. Kita tengoklah dari segi ayam tersebut macam mana. Kan? Kalau nak cari ayam pencen putih, saya rasa tak jumpa kot. Sebab memang warna asalnya adalah kuning. Okey, kemudian kita ada ialah
Contoh, ini cikgu bagi 2 contoh saja. Sebenarnya banyak contoh. Kalau cikgu di Kelantan ni macam-macam. Ayam masak merah lah, kari ayam lah, kurma ayam lah, kuzi ayam lah. Apa-apa yang berasaskan ayam, maka kita namakan dia sebagai contoh hidangan utama. Seterusnya kita ada ialah chicken chop pun boleh. Tadi lamb chop, chicken chop, semuanya boleh. Okey, kemudian untuk seterusnya ialah kita ada ikan. Okey, ikan. Untuk tajuk ikan. Untuk seterusnya cikgu bagi satu suasana baru. Kita ada seorang lagi cikgu yang akan sambung kita punya pengajaran dan pembelajaran untuk hari ini. Bagi kelainan sikit. Tak adalah tengok Cikgu Nuriah aja sampai akhir. Tak ada. Kita bagi seterusnya. Iaitu cikgu saya yang seterusnya yang akan sambung yang seterusnya untuk tajuk seterusnya, dan juga kita ada tayangan yang lebih menarik lepas ni. Harap semua akan tunggu sehingga habis saya punya PDPR pada hari ini. Okey, seterusnya kita persilakan cikgu saya, Cikgu Wawa. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi saya pada hari ini, Cikgu Wawa. Okey, hari ini saya akan sambung daripada Cikgu Nuriah. Okey, terus sambung kepada saya, iaitu topik mengenai ikan. Okey, jom kita masuk kepada topik ikan pula. Okey, ikan dan makanan laut. Okey, ikan dan makanan laut juga merupakan sumber protein yang hampir sama dengan daging. Okey, selain itu dia sama juga dengan ayam. Okey, dia merupakan sumber protein. Okey, ikan juga mempunyai gentian otot yang lebih pendek dan halus berbanding dengan ayam dan juga daging. Okey. Seterusnya, ikan mudah dihadam dan ikan tidak mengandungi elastin. Untuk ikan ni adalah dia mengandungi garam mineral, vitamin A dan juga vitamin D. Seterusnya kita pergi kepada pembelian dan pemilihan ikan. Ikan isinya pejal dan tidak tinggal kesan apabila ditekan. Sama seperti Cikgu Nuriah bagi tahu tadi, apabila kita tekan ikan tu, dia tidak meninggalkan kesan, dan dia akan still lagi dia punya isi tu padat. Isinya pejal. Selepas tu kita pergi kepada insan yang berwarna merah. Untuk masa kita pilih atau kita beli ikan tu, kita akan tengok dia punya insan tu warna merah dan juga dia berbau segar. Mata ikan jernih dan tidak timbul. Selalunya kebanyakan dekat pasaraya atau kedai yang jual ikan kan. Dia kebanyakannya kalau saya akan pilih ikan yang kalau saya beli, pertama sekali saya akan tengok mata dia. Kalau mata dia warna merah, saya tidak akan memilih lah. Saya akan lebih memilih kepada ikan lain. Ikan yang mata dia yang berwarna jernih dan timbul. Lepas tu sisik banyak dan berkilat. Ekornya tegang dan keras. Seterusnya, contoh hidangan utama berasaskan ikan, iaitu fish fillet dengan kari kepala ikan. Banyak lagi contoh sebenarnya yang ada dalam hidangan utama ikan ni. Tapi hari ni seperti yang Cikgu Nuriah bagi tahu, hanya kita bagi 2 saja, iaitu fish fillet dengan kari kepala ikan. Seterusnya kita masuk kepada vegetarian. Vegetarian pula adalah individu yang hanya memakan hasil tumbuh-tumbuhan. Untuk vegetarian ni adalah sebab-sebab orang atau individu, para pelajar boleh faham tak sebab apa? Sebab orang atau individu menjadi vegetarian adalah 4 sebab dia, iaitu faktor agama, faktor budaya, masalah kesihatan, belas kasihan terhadap haiwan. Untuk sebab agama, ada agama yang tidak membenarkan untuk memakan makanan selain daripada hasil tumbuh-tumbuhan, atau macam sebagai contoh, tidak boleh memakan daging haiwan.
Seterusnya faktor budaya. Sama juga seperti faktor agama. Budaya dia tidak membenarkan untuk memakan daging haiwan. Okey, seterusnya faktor kesihatan. Faktor kesihatan ni adalah sebab-sebab kesihatan yang kalau individu memakan memakan daging akan memberi masalah. Kalau memakan tumbuh-tumbuhan akan memberi kesihatan yang lebih baik. Okey. Kalau seterusnya, individu yang mempunyai belas kasihan terhadap haiwan. Okey, kalau yang ni, kalau ada rasa kasihan, okey, individu tidak akan memilihlah untuk memakan daging haiwan dan lebih memilih kepada hasil tumbuh-tumbuhan. Okey, kita pergi pula kepada jenis-jenis vegetarian. Okey, jenis-jenis vegetarian ni ada 4 semuanya. Okey, yang pertama adalah lacto-ovo-vegetarian, iaitu tidak makan daging dan juga ikan. Seterusnya boleh makan produk tenusu dan juga telur. Untuk lacto ni adalah individu yang tak makan haiwan tapi dia minum dan juga dia mengambil susu dan juga hasil produk tenusu. Okey. Yang lacto ni macam tu. Okey, kalau saya pergi kepada yang kedua untuk ovo pula. Ovo vegetarian tidak memakan daging, ikan dan juga produk tenusu, tetapi boleh memakan produk telur. Maksudnya dia adalah vegetarian yang tulen. Okey. Individu hanya makan hasil tumbuh-tumbuhan tapi dia makan telur. Okey, untuk lacto vegetarian tidak memakan daging, ikan dan produk telur, tetapi boleh memakan produk tenusu. Okey, untuk lacto tu kita boleh tengok tahu dia punya, kalau lacto, ada lacto dia tidak makan tumbuh-tumbuhan tetapi dia makan tumbuh-tumbuhan, maafkan saya, tetapi dia tidak makan daging haiwan, tetapi dia makan yang saya cakap tadi, produk tenusu dengan susu. Okey, seterusnya kita pergi yang keempat. Okey, vegan. Okey, yang tidak akan memakan daging, ikan, hasil tenusu, telur dan madu, dan tidak akan mengambil barang yang dibuat daripada kulit haiwan. Yang ini maafkan saya, yang tadi saya cakap yang kedua, ovo vegetarian ni dia memang tidak makan semuanya tapi dia mengambil telur sahaja. Tetapi yang vegan tulen ni dia hanya mengambil tumbuh-tumbuhan saja. Okey. Seterusnya, contoh hidangan utama berasaskan vegetarian. Okey, kat sini saya ambil satu sahaja, iaitu green goddess bowl. Okey. Untuk orang yang makan vegetarian, kebanyakannya berasaskan makanan tumbuh-tumbuhan. Okey, sekian sahaja daripada saya. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada video. Tayangan video daripada yang disediakan daripada pelajar-pelajar SMK Kubang Krian 2. Sekian, terima kasih daripada saya dan juga Cikgu Noria. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bahan-bahan untuk kita masak rendang ayam untuk hidangan utama. Okey, jom. Okey, first kali kita kena scan. Nanti kita kena saman, okey? So, kita kena scan. Sebab sekarang musim COVID, so bahaya. Okey, seterusnya kita pergi cari bahan. Yeay. Okey, first carilah halnya, bahan-bahan lain. Kemudian, cari pula bawang Holland atau bawang besar. Pilih pula bawang putih. Seterusnya kita cari serai pula. Pilih. Pilih pula daun kunyit. Daun kunyit ni wajib ada dalam setiap rendang. Kemudian pilih lengkuas pula. Besarnya lengkuas. Seterusnya kita pilih pula bahan kering, iaitu asam jawa, beras pula untuk kita buat rendang. Seterusnya kita pilih rempah, pilih lagi. Okey, kita pilih 3 jenis rempah. Okey, gitu. Alamak, lupa lah nak beli ayam. Okey, jom beli. Okey, cara pemilihan ayam adalah mestilah ayam yang segar. Okey, pilih lagi. Kita masuk pula kepada bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rendang ayam, iaitu
serai, lengkuas, kunyit, bawang merah, bawang putih, halia, cili kering dan dikisar semuanya. Seterusnya, rempah, gula, daun kunyit, gula melaka, 1 kilo ayam, santan pekat, kerisik. Bahan-bahan untuk membuat pulut pula adalah 1 kilo pulut, garam dan juga santan pekat. Okey, jom kita ke cara untuk memasak pulut pula. Okey, first kali masukkan pulut ke dalam loyang. Tapi sebelum tu kena basuh pulut dulu ya. Dan juga dalam pulut tu boleh kita masukkan pewarna. Okey, kita masuk lagi, masuk sampai habis. Apabila selesai meletakkan beras pulut di atas loyang, letakkan pula di atas air yang mendidih. Kemudian biarkan atau kukus selama 30 minit. Selepas 30 minit, kita buka dan kita angkat. Untuk kita letakkan santan. Masukkan 2 cawan santan pekat di dalam pulut. Seterusnya, masukkan garam secukup rasa untuk selain daripada menambahkan rasa lemak. Kemudian kita kacau lagi supaya ia rata. Masukkan pulut ke dalam loyang dan kita kena kukus sekali lagi. Okey, dalam ni kita kena kukus pulut selama 2 kali supaya pulut masak. Kukus untuk kali kedua selama 30 minit di atas api yang mendidih. Selepas 30 minit, pulut telah siap dimasak dan inilah hasilnya. Letakkan pulut di atas pinggan dan kita tunggu. Bahan utama kita itu rendam ayam. Jom kita buat rendam ayam pula. Okey, pertama sekali jom kita masak rendam ayam. Mula-mula kita panaskan minyak. Okey, selepas itu kita masukkan bahan yang telah dikisar, iaitu bawang besar, bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas, serai, 2 batang dikisar, 3 batang dititik dan juga cili kering bersama lada. Selepas itu kita gaul sehingga pecah minyak. Okey, kita gaul lagi sehingga bau tumisan tu naik dan minyak telah pecah. Kemudian masukkan ayam, gaul sebati dengan bahan tumisan sehingga daging ayam kecut sedikit.
masukkan gula melaka, kemudian masukkan garam secukup rasa dan masukkan daun kunyit yang telah dipotong halus. Seterusnya, masukkan kerisik. Dan gaul sehingga rata dan sebati. Seterusnya, masukkan santan. Masukkan santan lagi. Kacau sehingga rata dan biarkan rendang ayam merenih sehingga pecah minyak. Masak menggunakan api yang kecil. Kacau sekali sekala untuk mengelakkan rendang menjadi hangit. Apabila telah siap, tutup api, kemudian letakkan rendang bersama pulut, kemudian hidangkan. Dah siap. Inilah hasilnya, rendang pulut ayam.